Selamat sejahtera kepada Dr. Am Hafizi. Hari ini kami akan membentangkan tentang harta pusaka sebagai instrumen pengurusan harta. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Gita Mukti Maniarasa. Nombor matrik saya ialah A174399. Sebelum membincangkan tajuk kita secara terperinci, saya ingin menjelaskan serba sedikit tentang harta dan pusaka. Apa itu harta dan pusaka? Harta dan pusaka merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati pada tarikh kematiannya. Pengurusan harta pusaka amat penting untuk mengelakkan berlakunya kerumitan antara ahli keluarga. Kekurangan pengetahuan dalam pengurusan harta pusaka ini akan membawa pelbagai masalah antara ahli keluarga seperti perebutan harta dan pertikaian. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terbit dalam pentadbiran harta dan pusaka di Malaysia. Sebuah artikel dari Berita Harian membincangkan tentang kelewatan pengagihan harta pusaka. Menurut Abdul Aziz Heru Muhammad, Presiden As-Salihin Syarif Berhad berkata, lebih kurang RM60 bilion harta pusaka umat Islam di Malaysia telah dibekukan. Beliau menyatakan beberapa faktor utama yang menyumbangkan untuk permasalahan ini. Antaranya ialah pengetahuan rakyat Malaysia berkenaan pentadbiran harta pusaka. Masalah ini wujud disebabkan kekurangan pengetahuan masyarakat Islam di negara ini tentang proses pentadbiran harta pusaka Islam. Mereka berpendapat bahawa harta pusaka akan dibahagikan melalui hukum farid, maka mereka tidak membuat perancangan awal mengenai pembahagian harta mereka. Kesannya, waris merupakan penanggung segala kekangan yang timbul berkenaan pengurusan harta pusaka si mati tersebut. Tambahan pula, pemilih harta mengambil mudah dan tidak mengambil berat tentang dokumen-dokumen penting. Kehilangan dokumen penting seperti dokumen pemilihan tanah juga merupakan sebuah beban dan masalah yang besar dihadapi oleh waris semasa menguruskan harta pusaka. Faktor kedua ialah birokrasi dan pentadbiran. Di Malaysia mempunyai pelbagai penubuhan agensi pentadbiran harta pusaka Islam, serta setiap agensi mempunyai bidang kuasa masing-masing. Ini menyebabkan kekeliruan antara umat Islam dan gagal untuk menguruskan harta pusaka pemilih atau si mati. Agensi yang mengenakan bayaran yang amat tinggi juga merupakan salah satu faktor bagi waris tidak berminat untuk menguruskan harta kerana ia membebankan mereka lalu mengambil keputusan untuk membiarkan harta pusaka si mati terus beku. Faktor terakhir ialah pewaris itu sendiri. Sikap waris yang mengambil mudah terhadap pengurusan harta pusaka si mati juga menyumbang kepada pembekuan harta dan pusaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zainan, matriks nombor A175411. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis harta pusaka. Terdapat 3 jenis harta pusaka, iaitu harta pusaka kecil, yang kedua harta pusaka besar dan yang ketiga harta pusaka ringkas. Harta pusaka kecil ialah harta yang terdiri daripada harta tak alih atau campuran di antara harta alih dan harta tak alih yang jumlah nilainya tidak melebihi RM600,000. Contohnya seperti wang simpanan dan kenderaan. Yang kedua, harta pusaka besar. Harta pusaka besar ialah harta yang biasa berlaku apabila berlakunya kematian. Ianya jenis harta peninggalan si mati yang jumlah nilainya RM600,000 ke atas, sama ada harta alih atau harta tak alih. Contohnya seperti tanah, rumah,
saham. Dan yang terakhir ialah harta pusaka ringkas. Harta pusaka ringkas ialah harta yang jumlah nilainya tidak melebihi RM600,000 yang terdiri daripada harta alih sahaja tanpa wasiat. Contohnya seperti wang tunai, saham, KWSP, ASB, kereta, wang simpanan dan sebagainya. Seterusnya saya akan berkongsikan tentang instrumen pengurusan dan perancangan harta pusaka dalam Islam. Terdapat 5 instrumen iaitu hibah, wakaf, amanah, wasiat dan faraid. Hibah lebih mudah difahami sebagai hadiah. Ianya merujuk kepada pemberian, memindah milik sama ada harta alih atau tak alih daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Yang kedua, wakaf. Wakaf adalah memberi milikan terhadap harta alih atau tak alih untuk matlamat tertentu. Contohnya, mewakafkan tanah untuk membangunkan surau, masjid ataupun pusat belajar tahfiz. Yang ketiga ialah amanah. Amanah merupakan satu dokumentasi bertulis yang mengamanahkan harta benda tertentu dipegang oleh individu yang dipilih. Yang keempat ialah wasiat. Wasiat merupakan dokumentasi hasrat pemberi wasiat untuk memberikan harta bendanya yang tidak melebihi daripada nilainya 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan yang terakhir ialah faraid. Faraid merupakan pengurusan dan pengagihan harta pusaka kepada waris-waris yang berhak setelah segala syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum faraid dipenuhi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nadia binti Zina Abidin. Nombor matrik saya A177499. Saya akan membentangkan dasar umum dalam Undang-Undang Pusaka Islam. Pertama, Al-Wasatiyah merupakan sistem yang bercirikan pertengahan yang mana ditentukan melalui prinsip utama yang ditetapkan oleh akal dan syariat Islam serta berbeza dengan sistem kapitalis dan komunis. Kedua, Al-Tawazun juga ialah sistem perimbangan kepada si mati untuk melupuskan hartanya atas kadar 1/3 selepas kematian dalam bentuk wasiat untuk kebajikan dan 2/3 lagi untuk ahli-ahli waris sebagai harta pusaka mengikut hukum syarak. Ketiga, adalah merupakan sistem pembahagian harta pusaka secara adil dan semua pewaris berdasarkan fitrah manusia, keperluan dan keakraban mereka dengan pewaris. Al-Ijbra merupakan sistem yang mewajibkan semua pewaris menerima bahagian melalui sistem faraid dan pewaris tidak boleh menghalang salah seorang daripada ahli waris daripada menerima bahagiannya. Kelima, Syumuliyah merupakan proses pembahagian harta pusaka yang menyeluruh bagi seluruh ahli waris dan penerima berhak menerima bahagian harta yang ditinggalkan. Keenam, Al-Tafadul adalah memberi keutamaan bahagian dalam pembahagian harta pusaka adalah berdasarkan keperluan wanita dan kanak-kanak. Oleh itu, hak wanita dan kanak-kanak dijamin dalam harta pusaka Islam. Terakhir, tabat atau tetap merupakan ciri utama dalam Undang-Undang Pusaka Islam. Hal ini disebabkan tabat bersifat semula jadi, tidak berubah dan tidak boleh bertukar ganti sekalipun masa, lokasi dan individu berubah. Seterusnya, saya akan membentangkan kadar pembahagian harta pusaka ahli waris Ashab Al-Furud. Pertama, suami akan mendapat 1/2 bahagian jika isteri yang telah meninggal tidak mempunyai sebarang waris, dan sebaliknya suami akan dapat 1/4 bahagian. Kedua, isteri akan menerima 1/4 bahagian jika suami yang telah meninggal tidak mempunyai sebarang waris, dan jika sebaliknya isteri hanya mendapat 1/8 daripada bahagian pusaka. Ketiga, bapa akan mendapat 1/6 bahagian jika si mati mempunyai sebarang waris lelaki. Bapa juga akan mendapat bahagian 1/6 dan asabah jika si mati mempunyai sebarang waris perempuan dan tiada sebarang waris. Keempat, datuk akan menggantikan tempat bapa yang telah meninggal dan terima 1/6 bahagian untuk atau 1/6 dan asabah yang mana sama seperti bapa jika bapa telah meninggal.
Kelima, ibu akan menerima bahagian 1/6 jika si mati mempunyai waris. Jika sebaliknya, ibu akan menerima 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka. Keenam, nenek akan menggantikan kedudukan ibu jika ibu telah meninggal dan akan menerima 1/6 bahagian. Ketujuh, anak perempuan akan menerima 1/2 bahagian jika seorang, tetapi akan menerima 2/3 bahagian jika melebihi 2 orang. Anak perempuan kepada anak lelaki akan menggantikan kedudukan anak perempuan jika tiada. Anak perempuan kepada anak lelaki memperoleh 1/2 bahagian jika seorang dan 2/3 bahagian jika melebihi 2 orang. Kesembilan, saudara perempuan seibu sebapa akan menerima 1/2 bahagian harta pusaka jika seorang, manakala 2/3 bahagian kalau melebihi daripada 2 orang. Kesepuluh, saudara perempuan sebapa akan memperoleh 1/2 bahagian jika seorang dan 2/3 bahagian jika 2 orang. 11, saudara perempuan seibu akan menerima 1/6 bahagian jika seorang atau 1/3 jika terdapat 2 orang atau lebih, namun boleh dihalang oleh anak lelaki atau perempuan dan juga bapa. Dan terakhir, saudara lelaki seibu juga akan mendapat 1/6 bahagian jika seorang atau 1/3 bahagian kalau melebihi seorang, namun boleh dihalang oleh anak lelaki atau anak perempuan dan juga bapa. Saya akan berkongsikan tentang apakah implikasi dan kesan apabila masyarakat mempelajari ilmu harta pusaka. Yang pertama sekali ialah dapat menunjukkan keistimewaan dan keadilan dalam sistem perundangan Islam, di samping membezakan dengan perundangan sivil. Yang kedua, mengetahui kesempurnaan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, mengetahui bahagian-bahagian setiap pewaris daripada harta peninggalan si mati. Oleh yang demikian, untuk menambah ilmu dan untuk mengelakkan segala penindasan, kita perlulah mendalami dan mencuburi bidang harta pusaka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni Afika binti Marazi dengan nombor matrik A177901 akan membentangkan berkenaan cadangan yang berkaitan dengan harta pusaka. Yang pertama, menyelaraskan had bidang kuasa mal antara Mahkamah Rendah Syariah dengan Mahkamah Tinggi Syariah di Malaysia supaya tidak wujud perbezaan antara Mahkamah Syariah di Semenanjung Malaysia dan Mahkamah Syariah di negeri Sabah dan Sarawak. Yang kedua, mengenal pasti satu badan peringkat kebangsaan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia dan memantau institusi yang terlibat dengan pengurusan harta orang Islam, umpamanya pengurusan pusaka, wasiat, hibah, wakaf dan seumpamanya. Yang ketiga, mewajibkan institusi pengurusan harta orang Islam untuk melantik panel syariah masing-masing supaya produk yang diperkenalkan dalam pasaran tidak bertentangan dengan hukum syarak. Selain itu, memastikan semua fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, harta penama, takaful dan seumpamanya dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berkenaan. Dan akhir sekali, memberi kesedaran kepada masyarakat Islam di Malaysia mengenai Undang-Undang Pusaka Islam, Undang-Undang Wasiat, Hibah, Wakaf dan sebagainya dengan menganjurkan seminar, convention, diskusi, dialog dan seumpamanya. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan kesimpulan yang diperoleh melalui penulisan ini. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk bekerja keras supaya kita boleh mendapatkan dan memiliki harta, kerana harta adalah merupakan antara wasilah untuk manusia mencapai keredaan daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Islam telah menggariskan beberapa instrumen sebagai alternatif terbaik untuk diaplikasikan dalam membuat perancangan harta bagi kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Selain itu,
Islam juga menggalakkan umatnya supaya berusaha melabur dan mengembangkan harta yang dimiliki dan melarang perbuatan membekukannya. Ini adalah untuk memastikan harta sentiasa beredar dan bergerak cergas dalam pelbagai sektor kehidupan yang memungkinkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan dapat dirasai oleh seluruh peringkat masyarakat. Selain itu, harta juga boleh dikembangkan dalam pelbagai cara. Alternatif yang boleh diambil dalam usaha untuk mengembangkan harta ni adalah contohnya berniaga, melabur dalam syarikat perusahaan dengan cara murabahah, mudharabah atau musyarakah. Yang terakhir, sebelum kita merancang dan mengembangkan harta yang dimiliki, umat Islam dituntut supaya mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalat, perancangan dan tata cara mengembangkan harta yang dimiliki mengikut acuan Islam. Demikian adalah penting untuk merancang dan mengembangkan harta supaya umat Islam ni tak tersasar daripada tuntutan dan batasan syarak. Demikian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharap dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.